seperti yang saya juga Fiza wawarkan tadi mengenai seni alam, yang mana kami akan kongsikan dengan anda pelbagai jenis seni alam daripada tetamu-tetamu kita. Dan mungkin kita tak nak luangkan masa lagi, kita nak terus kenalkan tetamu kita, Fiza. Yang pertama, yang ini dia lebih orang kata istimewa kerana menghasilkan seni alam dengan menggunakan ranting-ranting kayu. Kita selalu tengok je di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Okey, tetamu kita ini menggunakan ranting kayu sebagai hiasan di dalam rumah. Kita nak kenalkan Puan Rafidah Nani Effendi, jauh dari Kuala Pilah, telah pun berada dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Puan Nani, mungkin Puan Nani boleh kongsikanlah serba sedikit. Sempatlah membaca sedikit profil Puan Nani ni kan. Kalau kadang-kadang Puan Nani, orang kan Fatin, kita tengok ranting ni kita rasa satu perkara yang mungkin tak ada apa-apa, tak ada nilainya. Tapi macam Puan Nani sendiri melihat ranting itu lebih kepada sesuatu yang berharga dan kemudian diangkat, dijadikan satu seni yang lebih menarik lagi. Mungkin Puan Nani boleh kongsikan. Daripada awalnya, saya sememangnya suka kepada barang-barang yang memang barang-barang lama dan barang-barang yang tidak ada. Jadi bagi saya, melihat barang yang kita gunakan daripada alam semula jadi itu adalah lebih indah kalau kita jaga dia sebaik mungkin. Sebab bila kita tengok banyak benda yang cantik dekat luar sana tapi dibuang begitu saja. Okey. Puan Nani, selalunya kalau bercakap mengenai kreativiti dan juga seni ini, kita akan kaitkan dengan minat ataupun bakat ataupun memang kita cintakan kepada alam semula jadi. Tapi macam Puan Nani sendiri, ada ke latar belakang daripada seni ataupun memang tercetus idea sejak PKP atau bagaimana? Saya sebenarnya bekerja sebagai tukang jahit. Tapi PKP ada banyak berehat sikit. Jadi masa itulah sebab kita ada terlalu banyak masa kan. Jadi kita daripada dengan menggunakan barang-barang yang ada ni, saya buat DIY warna. Fatin, kalau kita lihat kan, kalau kita lah kat rumah banyak masa terluang ni, kita mungkin gunakan dengan pergi ke dapur, buka peti sejuk dan makan. Betul. Tapi Puan Nani dia berbeza, dia mencari satu idea dan juga kreativiti. Okey, Puan Nani, bila kita lihat tentang meluangkan masa dengan membuat seni ranting ni kan, mungkin Puan Nani boleh kongsikanlah serba sedikit dari segi proses tu dan macam mana boleh tercetusnya idea tu kan. Sebab yelah, bila kita jalan ni macam-macam kita nampak. Kat sekolah dulu kita ambil kentang lah, kita ambil bawang lah, kita potong ikut daun, daun macam-macam kita tampal-tampal kan. Tetapi bagaimana tercetusnya idea untuk membuat kreativiti seni ranting ni? Kalau boleh dikongsikan. Saya ingat lagi yang mula saya buat adalah frame ranting kat bilik saya. Saya buat. Okey. Sebab masa tu kita kebetulan lalu dekat kawasan taman. Jadi kita nampak ranting tu sangat cantik. Okey. Jadi daripada situ saya study lah apa yang boleh kita buat dengan bahan-bahan yang begini. Baik, Puan Nani, mungkin kita boleh mulakan dengan proses. Ramai penonton Malaysia Extra tak sabar sebenarnya nak tengok ni. Saya tengok dekat belakang pun ada juga pelakon tambahan datang Okey, kita kongsikan proses yang dilakukan tu. Okey. Kalau ranting ni, kalau kita nak gunakan dia dengan baik, mestilah diambil ranting yang belum terlalu kering lagi. Jadi keringkan dalam suhu rumah. Lepas tu kita spray dengan untuk elak dari makan bubuk. Okey, jangan elak, untuk kita elakkan daripada dimakan bubuk. Saya rasakan daripada visual yang dapat kita lihat ini di kaca TV, ini juga sebenarnya cara untuk kita mengelakkan daripada kadang-kadang ranting ni dah kering, dia akan dibiarkan dan dibuang saja, tak ada nilainya. Tapi apabila telah pun dijadikan seni, ia pastinya menjadi satu nilai yang lebih mahal, lebih berharga dan mungkin lebih ramai lagi orang menghargai ranting yang kalau kita lihat dibuang ini kan. Dari segi idea untuk Puan
orang kata explore ataupun untuk membuat pelbagai jenis hiasan tu, daripada mana dapatnya idea tersebut? Ialah maksudnya macam dalam bilik buat hiasan ranting yang berbeza, bisa nampak ada yang dengan batu, bentuk burung dan sebagainya kan? Mungkin boleh dikongsikan. Saya suka dekorasi klasik. Jadi saya buat semua tu kalau untuk rumah sendiri tu mengikut konsep yang saya kehendaki lah. Setiap tempat tu agak berbeza dia punya hiasannya mengikut konsep tu. Idea tu biasanya bila tiap kali terpandang benda-benda macam tu, dia automatik datang. Maknanya kalau kita dah mula ada idea tu kena Baik, Fiza, kalau saya tengok di Instagram Puan Nani, memang banyak sebenarnya hasil-hasil kreativiti dari beliau yang saya rasa, macam ni pun boleh jadi, macam ranting, rim tayar kereta yang mungkin kita buang je kan selalunya, dijadikan hiasan juga di rumah. Dan mungkin Puan Nani boleh kongsikan sedikitlah, selain daripada Puan Nani, kita mungkin ada juga sokongan daripada keluarga yang membantu sama-sama mempunyai minat yang sama, ada tak? Kalau daripada keluarga, biasanya daripada anak-anak, memang dia orang sangat membantu, dan juga suami sendiri. Yang pertama yang sangat-sangat menyokong dan menggalakkan saya untuk buat ni adalah adik saya sendiri. Masya Allah. Jadi kami selalu memang keluar dan cari bahan untuk kita buat DIY. Puan Nani, bila kita cakap tentang ranting ini, sememangnya satu bahan, kalau kita tengok di TV memang sangat cantik dijadikan hiasan di bilik tidur dan sebagainya. Betul. Nampak sangat klasik, nampak sangat mahal dan mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Tetapi kalau kita lihat ranting ini merupakan bahan yang mungkin dah nak reput dan sebagainya. Tetapi berapa lama mungkin kalau dah dijadikan hasil seni ini, berapa lama ia dapat bertahan untuk kita jadikan hiasan sebenarnya Puan Nani? Pada awalnya saya pun tak tahu bagaimana kita nak keringkan dengan pengguna untuk supaya dia lebih tahan lama. Tapi saya dah banyak buat. Lepas tadi ranting ni sebenarnya kita kena ambil pada waktu dia belum terlalu kering. Kita dalam rumah dan kita spray dengan cat clear supaya tak dimakan pupuk. Kalau dia dah ada dia dah tak okey lagi, dah tak boleh disimpan. Puan Nani, maksudnya kalau kita dah letak dekat rumah tu kan, kita dah gantung tu, berapa lama boleh tahan? Adakah boleh bertahan lebih daripada 5 tahun ke 10 tahun ke ataupun bagaimana? Kalau macam contoh pokok yang ada kat belakang saya sekarang ni, di dalam rumah ni lebih daripada 6 tahun. Okey, maksudnya boleh bertahan lama. Puan Nani, tadi saya ada terlihat ada berupa cengkerang. Mungkin boleh kongsikan itu proses bagaimana pula nak mencarinya, nak menghasilkan kreativiti daripada cengkerang tu sendiri? Cengkerang tu sebenarnya dah dapat sejak daripada tahun lepas lagi, tapi tak ada idea, jadi kita simpan je dulu. Baru datang idea dan kita terus. Saya sebenarnya kan Fatin, saya kira bukan saya sajalah, penonton-penonton juga mungkin cukup teruja lah. Sebenarnya ramai orang yang ada daya kreativiti seperti Puan Nani ni, yang mana melihat barangan-barangan terbuang daripada seni alam ini dapat dijadikan satu hasil seni yang cukup menarik dan juga eksklusif. Jadi kalau katalah penonton-penonton kan di dalam tempoh lockdown ini bukan saja dapat membina ataupun mencipta satu ruang bersama dengan keluarga untuk membuat satu aktiviti yang menarik, tetapi dalam masa yang sama ia juga Puan Nani dapat menambah pendapatan Puan Nani kan dalam tempoh PKP ini, boleh mengambil tempahan dan sebagainya. Kalaulah ada dalam kalangan penonton ni yang teringin nak tahu, nak belajar macam mana cara nak tahu ranting mana yang lebih elok, cat ataupun spray yang sesuai digunakan, cara buat hiasan dan sebagainya, ada tak sebarang kelas ke ataupun bagaimana cara untuk mereka belajar dan mendekati Puan Nani? Setakat ni kita ada banyak buat video tutorial je lah, yang kita tak Facebook dan juga Instagram, ada juga di YouTube. Lepas tu kita bagi tahu detail lah dekat situ tentang cara untuk mencari ranting yang sesuai, cara untuk keringkannya dengan betul, dan bagi dia tahan lebih lama. Baik, terima kasih Puan Nani. Sedikit mungkin Puan Nani boleh kongsikan Instagram untuk penonton Malaysia Extra? Kalau di Instagram boleh cari Nani's Makeover.
Facebook pun sama, Nanis Makeover, dan YouTube pun sama, Nanis Makeover. Nanis Makeover. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nani. Fiza, kalau tadi kita dah kongsikan Instagram, kalau penonton nak ada inspirasi berkenaan hiasan rumah pun boleh pergi Nanis Makeover juga. Boleh tengok-tengok, dapat ilham di situ. Terima kasih Puan Nani. Kita ucapkan. Terima kasih. Fatin, saya dah pilih 5 tau. Nanti saya hantar kat awak gambar tu, nanti awak tolong bayarkan, boleh? Baik. Okey. Fiza, kita nak bawa perhatian penonton kita. Kata tadi Puan Nani dah kongsikan sedikit. Ini kita nak bawakan berkenaan dengan trivia seni alam kepada penonton WH Extra. Silakan. Seni alam bukan sahaja dapat didefinisikan melalui seni abstrak. Ia boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk kreativiti yang berbeza. Namun hanya segelintir sahaja yang mempunyai keupayaan dan bakat untuk melahirkan idea seni yang menarik, terutamanya jika bahan utama sesebuah hasil seni itu menggunakan bahan daripada alam semula jadi. Antara bahan semula jadi yang sering digunakan ialah ranting kayu, daun kering, bungaan, batuan sungai, tanah liat serta pasir. Karya ini ternyata boleh membuahkan hasil lumayan jika dimanfaatkan dengan sebaiknya, selain dijadikan sebagai penyeri hiasan di dalam rumah agar tampak lebih menarik. Mempunyai kelebihan dalam seni alam ini dapat dipelajari dan dikembangkan melalui latihan yang berterusan dan melalui minat yang ada. Ternyata bakat dalam seni menggunakan bahan daripada alam semula jadi, kepelbagaian idea dalam mencipta dan memperbaharui sesuatu, juga sebagai terapi minda seseorang. Ini sekaligus dapat membantu seseorang untuk lebih menghargai alam semula jadi, selain meneroka pelbagai kebaikan yang berguna menerusi seni alam ini. Kalau saya lihat segala yang dikongsikan tadi Fiza, saya rasa kecil sangat diri ini. Tapi bagusnya ilham tu. Saya dapat ilham. Kalau kita ada sesuatu, kita jangan buang dulu. Kita fikir apa yang kita boleh buat daripada bahan-bahan tersebut. Baik. Betul. Okey, kita nak perkenalkan tetamu kita selepas ini yang sememangnya kreativiti adik ini, Fatin. Sesuatu yang sangat luar biasa juga lah. Sebenarnya jarang-jarang kalau kadang-kadang ada orang boleh buat guna barangan terpakai ataupun apa yang berada di sekeliling kita. Tapi ini bukan saja menggunakan sumber alam tetapi memerlukan sebenarnya orang kata memerlukan kesabaran, ketelitian dan macam-macam lagi. Setuju. Kita nak bersama dengan Ainisha Sofia Hasnan, seorang pelajar. Apa khabar Sofia? Hai. Sihat Sofia? Sihat. Okey. Sofia Fatin akan berkongsi kepada kita tentang kreativiti namanya salin paste. Kalau saya salah berbetulkan, salin paste ni kita buat cawan menggunakan apa tu Sofia sebenarnya? Kongsikan. Tanah liat. Okey. Tanah liat. Okey. Sofia, kalau bercakap mengenai tanah liat ini kan bukan semua orang boleh lakukan kerana memerlukan ketelitian, minat dan juga kesabaran nak menghasilkan satu produk daripada tanah liat tu. Macam Sofia sendiri baru berusia 16 tahun, bagaimana sebenarnya boleh tercetus minat nak orang kata menceburi bidang tembika ni, seni tembika? Tahun lepas saya masuk satu co-curriculum dekat sekolah dan kita kena cari satu skill baru untuk buat selama 13 jam, macam at least 1 jam seminggu. Dan saya memang dah teringin nak try seni tembika sebab selalu nampak dekat Instagram dengan TikTok kan. So I just thought macam why not cuba kan. So saya search kat Google dan jumpa Clear Expression dekat Subang. And then saya masuk classes lah. Okey. Sofia, tadi saya tertarik apabila Sofia katakan dia diberikan tugasan selama 13 jam, betul tak? Untuk mencari sesuatu idea yang baru dan kemudian Sofia mendapat idea ini. Kalau kita lihat di kaca TV sekarang ni, hasil-hasil yang dikongsikan oleh Sofia ini sememangnya sangat-sangat yang menarik. Dia berbeza sedikitlah dengan tembika yang konvensional kerana disuntik dengan elemen yang lebih moden dan juga fusion kan. Sofia, bagaimana sebenarnya Sofia dah daripada idea asal dalam tempoh 13 jam tu nak mencuba sesuatu yang baru, tapi sekarang ini kalau kita lihat Sofia dah jadikan ini sebagai satu minat, hobi dan pendapatan dalam usia 16 tahun ini. Kalau boleh Sofia kongsikan. Inspiration saya macam quite random jugalah sebab it's mainly like tergantung daripada suasana dan like my mentality bila tengah buat.
macam one of my inspiration yang edisi lama tu, The Lost Collection, dia inspired dari Star Wars sebab sebab when I was doing it tu, saya tengah tonton banyak cerita Star Wars macam Clone Wars dengan Rebels, so that influence termasuk dalam all my karya tembika lah. Okey, Fiza, saya melihat kepada Sofia ini, saya rasa Sofia mempunyai bakat yang besar kerana saya sendiri mengambil diploma dalam ceramik industrial. Saya tak mampu untuk teruskan sebab betul-betul susah. Tapi Sofia sendiri 16 tahun tanpa pendedahan, ada studio sendiri dan sebagainya, tapi ini betul-betul minat daripada Sofia. Mungkin Sofia boleh kongsikan proses-proses menghasilkan seni tembika ni kepada penonton hari ini. So dalam seni tembika ni ada dua teknik, ada hand building dan ada wheel throwing. Saya buat wheel throwing macam so kita kena ada mesin yang ditunjuk dari video tadi kan. And the first step is kita kena uli tanah liat tu so that boleh hilangkan semua air bubbles, so that dia akan lagi senang untuk work with nanti. Dan seterusnya dan seterusnya Sofia. And then lepas tu kita letak tanah liat tu atas the wheel, and kita kena tolak tanah liat tu atas dan bawah untuk center it so that dia tak akan goyang nanti. Okey. Dan seterusnya Fatin, kalau kita lihat ramai dalam kalangan anak-anak di seusia dengan Sofia ini mungkin takut kuku rosak lah, tangan kasar lah kan. Bila maklumlah nak uli tanah liat tu, nak uli tembika tu bukan mudah kan. Fatin, sokongan daripada siapa? Sebab nak beli mesin tu dan di usia 16 tahun, adakah sebenarnya Fatin menggunakan duit sendiri ke ataupun sebenarnya daripada sokongan Sofia, sokongan ibu bapa? Tadi kat Fatin pula ambil diploma tadi. Tak apa. Silakan Sofia. Actually saya tak beli mesin tu lagi. Saya hanya sewa dekat Clay Expression saja sebab diorang offer those services. Okey. Fatin, kalau macam dalam tempoh seminggu lah contohnya kan, setiap kali Fatin buat saya dah confused lah sekarang ni. Ceramik ni Sofia. Okey. Sofia, berapa banyak sebenarnya hasil yang Sofia hasilkan? Sebab proses tembika ni agak lama, so macam satu session tak boleh habiskan lah sebab ada wheel throwing, lepas tu ada trimming, lepas tu kita kena masuk dalam macam oven tembika tu. So normally kalau wheel throwing saya boleh buat macam Okey, baik. Kawan dalam 3 jam. Oh, okey. Okey, baik. Sofia, kongsikan Instagram Sofia. Ramai nak tengok hasil kreativiti Sofia menghasilkan seni tembika ni. Boleh kongsikan? Instagram saya Salim Face. INPASTE. Okey, terima kasih Sofia kerana berkongsikan mengenai seni kreativiti daripada tembika. Lepas ni mesti Sofia akan sambung pelajaran dalam orang kata ceramik, kita tahu kan. Okey, Fiza, dan seterusnya kita nak kongsikan satu lagi seni dari alam, tapi ini mungkin menjadi kegemaran Fiza sendiri, iaitu tempurung kelapa. Mungkin. Awak tahu apa yang saya Okey, kita bersama dengan Puan Nani. Puan Nani ni ada kisah yang cukup menarik sebenarnya nak dikongsikan bersama dengan kita. Kerana sejak daripada tempoh PKP tahun lalu, aktiviti berkebun kan memang ramai menjadi trend dalam kalangan penonton ataupun masyarakat kita kan. Puan Nani mengambil idea dan juga inisiatif tersebut untuk menghasilkan karya seni alam menggunakan tempurung. Fatin, kita perkenalkan Puan Nani. Ya, mari. Yang berada dalam talian ini. Assalamualaikum. Puan Syalili saja dari Terengganu. Jauh. Okey, Puan, kita nak mesra panggil Puan Syalili lah ya, berkenaan dengan seni tempurung kelapa ini. Kalau kita baca perkongsian artikel dari Puan Nani sendiri, bermula dengan kecil sahaja, tapi sekarang ini disebabkan PKP, banyak permintaan daripada masyarakat kerana sekarang ini menjadi trend orang menanam pokok dan sebagainya. Mungkin Puan Nani boleh kongsikan bagaimana sebenarnya tercetusnya idea nak menghasilkan seni daripada tembika ni, daripada tempurung. Dulu sebelum PKP, kita ada buat, kita proses tempurung kelapa tu, buat keychain,
buat tabung, aksesori wanita. Itu dia. Tapi dekat PKP ni, bila saya tiba-tiba tercetus idea nak buat tanaman pokok. So saya buat satu pasu tempurung. Ada yang single, ada yang 3 tingkat, ada yang 4 tingkat, ikut permintaan lah. Okey. Puan Syalili, kalau kita lihat aktiviti ini dilakukan bersama dengan suami kan, daripada 20 tahun dahulu dah memang menggunakan tempurung ini sebagai hasil seni kreativiti, tetapi ada penambahbaikannya dengan membuat tempurung ini dijadikan pasu tanaman kan. Puan Syalili mungkin boleh kongsikan juga, kalau boleh dikongsikan kepada penonton dari segi proses itu, sebab kalau kita tengok tempurung kelapa tu, lepas kita pergi kedai kan, kita kelapa sebiji dah parut, kita buang je tempurung tu, buang je dalam bakul tu. Tapi Puan Lili melihat ini sebagai satu orang kata sesuatu yang berharga, yang boleh dinaikkan nilainya, kalau boleh dikongsikan Puan Nani. Ya betul. Kalau nampak kelapa tepi jalan tu jangan dibuang, sebab boleh buat duit sebenarnya. So daripada situlah saya cari idea. Sebenarnya dah lama, dah lebih daripada 20 tahun masa saya sekolah, daripada masuk dari polis. Saya saya tolong kakak angkat saya lah di Central Market. Saya buat aksesori tempurung. Lepas dah belajar, lepas dah kahwin. Lepas tu lama and then suami saya pula accident, dia tak boleh jalan. So kita cari satu produk yang kita boleh buat lah kat rumah. So proses dia ni, nak proses tempurung ni dia berabuk. Dia tak boleh dalam tak boleh tempat yang terkurung, tertutup. Kalau tengok daripada video tu, suami saya lah tu, dia tepuk kelapa tu, dia tepuk kelapa, and then keluarkan air, keluarkan isi, kemudian kita proses dia, buangkan dia punya sabut-sabut tu. Okey. Puan Lili, sekarang ini kan menjadi permintaan ramai tempurung yang klasik ataupun yang dah di-urbankan dengan color-color dan juga ukiran. Memang saya memang ada basic seni, jadi saya colorkan di tempurung tu. Lebih menarik lah, ada yang suka color, ada yang suka natural. Okey. Tapi ini Puan Nani, selain daripada dijadikan bekas untuk Puan tanam Lili, tumbuhan ataupun tanaman ni kan, Puan Lili, mungkin Puan Lili boleh kongsikanlah juga, sebab saya tengok tadi ada juga sebenarnya yang diletakkan makanan di dalam, boleh juga dijadikan sebagai mangkuk dan sebagainya kan. Memang boleh digunakan pakai ke ataupun hanya sebagai hiasan saja Puan Lili? Ya boleh, sebab saya pernah buat tempahan lah yang dia restoran. Kita satu tempurung kelapa yang agak besar untuk dia buat letakkan hidangan laksa, kari. Actually kita bersihkan dalam dia. Sebenarnya itu tak akan ada keracunan makanan ke apa, itu lagi natural sebab kelapa dia daripada alam kan. So dia tak ada, kita tak salut dengan share apa, sebab kita nak naturalkan dia. Baik Puan Lili, mungkin penonton nak tahu harga dan sebagainya, Puan Lili boleh kongsikan Instagram dan juga Facebook kalau ada. Instagram saya design HOC pada yang kat skrin tu, dan Facebook saya Syalili Sajat, SHALY SAJAD. Baik. Okey. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Syalili Sajat kerana berkongsikan mengenai tempurung kelapa, memberi inspirasi kepada penonton Malaysia Extra. Terima kasih sekali lagi Puan Lili. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.